A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk bersembang, orang kata apa? Sembang santai, burak-burak malam raya, iaitu saya bersama-sama dengan Abang Samsul Gau-Gau. Jadi pada malam ini mudah-mudahan anda semua beroleh manfaat dan saya sedang menunggu Abang Samsul Gau untuk apa? Malam ni kita buat malam raya. Abang Samsul Gau memang betul Abang Samsul Gau berasal pada Perak Darul Rizwan, tapi khabarnya beliau dah pun sampai di Pulau Pinang bersama dengan keluarganya kerana dia dah pakat dengan keluarganya berhari raya di Pulau Pinang untuk tahun ini. Jadi kita masih tunggu Abang Samsul Gau untuk join kita. Jadi apa macam semua? Sihat Itulah, alhamdulillah ramai sekali yang dah pun mendaftar. Jadi kepada semua yang baru join ni, jangan lupa tolong subscribe pada YouTube. Yang pertamanya YouTube Pak Su Samsul Gau-Gau, dan juga jangan lupa YouTube Syamsul Debat TV. Syamsul Debat TV. Subscribe, share, komen, lepas tu tolong minta kawan-kawan pun tolong share supaya nanti tuan-tuan dan puan-puan dapat tengok perkembangan terkini, video-video yang terbaru daripada kami. Jadi boleh tengok Okey, jadi okey semua, khabar semua. So, ramai pula yang wave ni ramai. Tapi yang join belum ramai lagi. Okey, Pak Sul. Tengok Pak Sul, Samsul Gau-Gau. Sahabat baik saya, kekanda saya. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib baik saya pakai kutas. Saya pakai t-shirt tadi bang. Saya tukar sebab fikir abang kan. Itulah seronok. Saya rasa berbahagia lepas saja maghrib. Saya dapat bersama-sama dengan abang malam ini. Ya Allah, satu yang bermakna sangatlah. Tak pernah jadi dalam sejarah malam raya saya dapat bersembang-sembang dengan Abang Samsul. Bab cubit peha kanan peha kiri terasa bukan? Cubit abang tu seluruh badan saya terasa bang. Tu macam tu. Itulah keadaan dia kan. Jadi malam ni bang, malam ni sebabkan ialah kita pun tahu Abang Samsul, kita selalu tengok Abang Samsul mengajar ngaji. Bukan ajar anak, orang tua, tak kira semua golongan Abang Samsul ajar. Jadi malam ni bang, bagi mensuasanakan malam Aidil Adha ini, apa kata kita berdua sama-sama bertakbir. Jadi abang takbir pertama, saya takbir kedua, abang takbir ketiga, lepas tu saya takbir keempat, lepas tu abang takbir penuh, saya pun takbir penuh. Itu dia. Boleh bang? Baik. Boleh. Okey bang, silakan. Saya dulu Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah. Syukur dapat kita bertakbir malam ni bang. Cita-cita kita tahun depan ada umur bang, kita takbir sama-sama dalam satu program bang. Senang. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Kita berkumpul, kita kumpul jemaah. InsyaAllah bang. Jadi bang, sekarang ni cuba cerita. Ramai yang tanya, bukan Abang Samsul orang Perak ke? Saya pun cakap Abang Samsul orang Perak. Saya tahu, tapi saya nak diorang dengar sendiri. Saya dah promote dah tadi. Semua orang yang tengok live malam ni, tolong subscribe YouTube Pak Su Samsul Rau-Rau dan YouTube Syamsul Debat TV. Dan malam ini pada jam 9 malam, Abang Syamsul ada satu tayangan istimewa untuk anda semua saksikan jam 9 malam. Tapi sebelum saksikan, please subscribe Pak Su Samsul Rau-Rau dan subscribe Syamsul Debat TV insyaAllah. Jadi bang, cuba explain kat dia orang bang, macam mana abang boleh sampai kat Penang. Penang kat mana abang? Alhamdulillah, terima kasih kepada SD Saudara Samsul Debat, adinda saya yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton setia di follow IG Samsul Debat dan juga Samsul Rau-Rau. Alhamdulillah.
Baik, saya sebenarnya memang orang Perak, tetapi di kampung saya cuma ada tinggal abang saya seorang, iaitu kekanda saya atau Cikgu Abu Samah Alidin. Dan selalunya bila saya pulang ke kampung, dia akan pulang ke rumah mertua dia di Bagan Datuk Perak. Dan kebetulan pada Hari Raya Aidilfitri yang lalu, saya sebenarnya ada seorang kakak angkat yang cukup rapat, iaitu Datin Sharifah dan juga Abang Zali, Datuk Ghazali. Pada sepatutnya Hari Raya Aidilfitri yang lepas, kami juga beraya di sini. Tetapi tidak dapat bersama dengan beliau, maka kami berjanji untuk datang pada Hari Raya Aidil Adha ini. Dan memandangkan orang kata itu kita dalam PKP, PKPB, PKPD, PKPP sekarang ini. Jadi kita kan tak selesa kita nak pergi bermalam di rumah dia. Cuma hari rayanya esok, mungkin esok pagi selepas solat Aidilfitri, Aidil Adha di kawasan hotel tempat saya tinggal ni. Dan saya dengan keluarga akan bergerak ke tempat dia, iaitu di Kepala Batas, Kampung Pematang Rambai, Kepala Batas Pulau Pinang. Jadi saya bawa keluarga saya, kebetulan anak-anak saya ni suka orang kata mandi-mandi kolam. Jadi kita nak menyantuni anak-anak, dan kebetulan pula sekarang ni saya cakap tadi lepas sembahyang maghrib ni pergi mandi. Kan sebab jangan kacau. Apa dengan Uncle Samsul Debat nak live ni, kalau tidak dalam bilik ni dia pecah satu bilik kan. Tambah dia nampak Uncle Samsul Debat dekat telefon ni. Jadi itulah antara asbabnya saya datang ke Pulau Pinang ni, berehat di Batu Feringgi. Ni ada yang cakap salam dari Brunei, orang Selama. Alhamdulillah. Saya memang orang kampung Selama Perak. Saya kampung Kubu Gajah Selama Perak. Dan kemarin masa dalam perjalanan balik pun saya dah singgah. Jadi datang sini nak sambut Hari Raya sambil-sambil menyantuni keluarga, dan juga orang kata bawa jalan-jalan lah, cuti sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah dia penjelasan dia. Jadi sekarang ni kita lihat alhamdulillah bila kita sampai diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Hari Raya Aidilfitri yang lalu, bukan hanya Abang Samsul Rawau tapi di seluruh dunia, bukan seluruh negara, seluruh dunia, termasuk sahabat-sahabat kita yang berada di Brunei, Singapura, di seluruh dunia lah. Dan tetapi ialah Allah Ta'ala sayangkan kita. Kita lihat di Malaysia kes-kesnya tidaklah seteruk di negara-negara lain, namun demikian bukanlah untuk kita pandang ringan, bukan untuk kita ambil ringan. Jadi kita lihat bagaimanakah terlalu besar sebenarnya kasih sayang Allah kepada kita. Allah bagi kita, walaupun kita tak dapat bersama pada Aidilfitri semua keluarga, tapi Allah bagi ruang dan peluang ketika Aidil Adha. Jadi yang mungkin ramai yang tertanya soalan yang biasa orang tanya. Dia tanya tentang bagaimanakah, kenapa sebenarnya kita ni beria kena join korban ni kan? Kenapa kita kena terlibat dengan korban? Apa sebenarnya pengiktibaran? Kan macam Abang Samsul Rawau dan rakyat Malaysia yang pernah pergi menunaikan haji, dia dah terbayang dah hari Arafah ni macam mana, keadaan macam mana. Tapi kita yang pada mereka yang tidak berpeluang mengerjakan haji pada tahun ini, tak dapat pergi ke Tanah Suci disebabkan oleh wabak ini, kita masih ada satu peluang, iaitu korban. Tapi ialah tak kisahlah korban ke pergi haji. Apakah hikmah yang Abang Samsul Rawau nampak? Hikmah Abang Samsul Rawau nampak di sebalik Aidil Adha kita pada tahun ini. Mungkin boleh share sikit. Baik, alhamdulillah. Memang kadang-kadang untuk orang muda selalunya dia tak faham. Sebab kita sekarang ni live di Instagram, dan kemungkinan yang sedang memandu nak balik ke kampung, kalau line tengah cantik dapat tengok. Dan juga kadang-kadang untuk ruang Instagram dan juga YouTube ini selalunya adalah anak-anak muda. Kalau orang-orang dewasa ini ataupun orang-orang warga dewasa ni biasanya dia main Facebook. Baik. Saya nak kongsi salah satunya tentang korban ini. Allah sebut dalam surah Al-Kausar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Fasalli li rabbika wanhar. Solat, dirikanlah solat dan sembelihlah korban. Itu satu, tentang kewajipan kita berkorban. Dan juga kalau siapa yang dah pergi ke Mekah buat umrah atau buat haji, lagilah rasa orang kata tersentuh
memandang, kita tengok tentang pengorbanan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu masih muda, dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu bukan kata selalu tapi diperintahkan oleh Allah SWT meninggalkan anaknya, meninggalkan isteri yang tersayang, tinggal di tanah yang kering kontang di Makkah Al-Mukarramah ketika itu, dan ketika itu meninggalkan tanpa ada orang lain. Dan kemudian apabila Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali ke Palestin ketika itu, dan kemudian datang balik untuk melihat anaknya, dan kemudian beliau dimimpikan oleh Allah SWT dengan ilham mimpi dan mengatakan kepada anaknya, wahai Ismail, semalam aku bermimpi. Sebenarnya kalau ikut kata ulama, dia bukan setakat satu malam, bermalam-malam, dan mimpinya sama. Dan apabila beliau menyuarakan kata-kata itu kepada Nabi Ismail alaihissalam, sedangkan Nabi Ismail dah susah dapat anak, kahwin dengan Siti Sarah, dah lama bertahun-tahun tak dapat anak, kahwin pula dengan Siti Hajar, apabila Siti Hajar dapat anak, dan kemudian Allah perintahkan untuk datang ke Mekah, dan kemudian tinggal mereka berdua, dan kemudian apabila dah tinggal, datang balik, Nabi Ismail ketika itu sudah membesar, datang jumpa, dan apabila tiba-tiba mimpi sembelih anak. Allahu Akbar. Cuba kita bayangkan pengorbanan seorang anak yang sebegitu. Pengorbanan seorang suami meninggalkan istrinya. Pengorbanan seorang istri akur akan perintah Allah SWT. Dan kita ini sekarang ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk korban ambil satu bahagian. Kalau lembu tu potong 7, kalau lembu seekor harganya, orang kata sekarang ni RM3,000 lah cerita. Potong 7 lebih kurang berapa ringgit aja, lebih kurang 300 lebih lah. Satu tahun pengorbanan kita kepada agama kita, dan kita nak bagi makanan itu kepada orang yang kata yang berhak untuk menerima, maka pengorbanan setakat RM300 lebih. Kalau kita simpan RM1 satu hari, tak ada masalah. Tetapi sekarang ini mari kita lihat pengorbanan yang di sudut yang lain pula. Pengorbanan yang saya nak sentuh sini SD ialah pengorbanan kita nak buang ke kebiasaan yang lama. Sebab sekarang ini kita berada dalam kebiasaan baru. Saya berjalan, semalam saya jalan. Sebab apa saya jalan semalam? Sebab pertamanya bukanlah saya nak pontingkan anak sekolah, tidak. Tapi kalau saya jalan hari ini nanti perjalanan jam. Jadi saya tengok bila berhenti dekat Arif Naar dan sebagainya, ada orang yang mula rasa selesa dengan penurunan kadar penyebaran rantaian COVID-19 ini. Kita jangan orang kata selesa, sebab COVID ni dia boleh datang gelombang-gelombang yang berikutnya. Cuba kita bayangkan kalau kita tidak berkorban, queue untuk masuk ke satu tempat, beratur, pakai pelitup muka, itu adalah pengorbanan. Dan juga pengorbanan selain daripadanya, pengorbanan anak-anak kepada mak ayah. Kan kita tengok mak ayah kita ini berada di kampung, dah lama dah tak jengah dan sebagainya. Maka kita tahu, korbanlah duit ringgit kita sikit untuk bersama dengan mak ayah kita. Bukan apa? Kerana itu juga adalah, bagi saya adalah pengorbanan yang orang kata, yang kita rasakan bahawa itu adalah hak kita. Pengorbanan ni sebenarnya ialah kita rasakan benda itu adalah milik kita, tapi Allah kata bukan. Pengorbanan itu kita kena kongsi, pengorbanan itu kita kena bagi, kita kena share. Itulah antara salah satu yang saya nampak dan saya lihat. Wallahualam. Jadi saya setuju apa yang Abang Samsul Rawal cakap tu, iaitu tentang ramai dah rasa selesa. Ramai yang tak sedar bahawa kita, sahabat kita yang berada, sebagai contoh lah di Melbourne, Australia, ada kes mereka lebih kurang kita je dulu. Mereka sikit, tak banyak, makin lama makin turun, makin lama makin turun. Dan sebelum pun sempat mereka nak umumkan yang mereka bebas pada COVID-19, tiba-tiba kes baru datang, dan datang mendadak. Setiap hari ada 200 lebih kes baru, dan sampai mereka hari ni lockdown terus, perintah berkurung terus. Jadi kita bimbang kita pun akan menuju ke arah itu, dan saya nampak kes kita pun dah mula meningkat pada masa ke semasa. Jadi kita kena ambil perhatian. Cumanya kalau bolehlah saya tambah, di sebalik hikmah-hikmah itu ialah kita berada di dalam norma baru. Korban ini juga sebenarnya ada 3 perkara, 3 hikmah yang paling besar yang semua orang kena ambil. Iaitu yang pertamanya adalah mendidik hati kita supaya tidak terlalu sayangkan harta dunia. Kita dah belajar dah hari itu, waktu PKP, akhirnya duit kita tak ada nilai pun. Yang nilai yang paling besar adalah kesihatan kita. Yang paling besar sekali adalah kesihatan ahli keluarga yang kita sayang. Jadi,
tak ada masalahnya kalau kita korban duit bagi dekat orang yang susah, bagi kat sahabat-sahabat kita, bantu sahabat-sahabat kita. Kalau kita Betul. nampak contohnya sahabat-sahabat kita berniaga, beli. Contohnya bukan apa, contohnya kepek palsu tu kan, contohnya. Paksu berniaga, bukan paksu suruh, bukan paksu minta duit bagi dia, bagi percuma. Berniaga dan kita support. Kita ada barang-barang, kita boleh beli pula keropok-keropok yang daripada luar, yang daripada luar negara, yang mahal macam tu dengan benda sikit je, sedangkan dengan paksu dengan harga yang sama dapat lagi banyak, contohlah kan. Ya, Tu betul. salah seorang lah, ramai lagi. Sebenarnya malahan tak kurang kualitinya, jangan main-main, jangan ingat kepek paksu ni, kepek biasa-biasa, kepek pisang belakang rumah ni je, tak, termasuk dia ada kepek barbecue, kan. Dia ada kepek yang ada kepek masam pun ada perasa-perasa. Betul. Come on man. Kita sekarang millennium tau, millennium. Kan? Please don't drop my water face, you know. Kan? Jadi mak kata, itu satu. Itu nilai pengorbanan yang pertama. Yang keduanya adalah kita kena fikirkan bahawa pengajarannya adalah bila tadi Pak Su sebut tentang beli daging, kan? Kita beli daging hanya 300 lebih. Kan, kalau yang hantar keluar negara tu murah lah, macam yang orang korban yang ada buat ni sekarang ni, korban di Madinah ke, korban di Afrika ke, korban di Kemboja ke, kita masuk memang murah. Tetapi kan ada disebut bukannya daging, bukannya darah, bukannya tu yang sampai ke Allah, yang sampai adalah keimanan dan ketakwaan kita. Tetapi cara tak langsung hikmah di sebalik kita beli satu bahagian tu, daripada 7 bahagian, satu bahagian kita ambil, sebahagiannya untuk kita, tetapi kita berkongsi nikmat dan rezeki yang kita ada dengan orang lain. Tu dia. Jadi itu yang paling mustahak, yang ramai kadang ingat, alamak, tahun ni. Tu sebab tak betul ada orang cakap, saya dah masuk dah tahun lepas, jadi tahun ni tak kot. Ini bukan masalah tahun lepas, tahun ni. Masalah selagi boleh buat. Kan? Selagi ada kemampuan buat. Betul lah dari segi hukum, bahawa menyertai korban ini, buat kesembelihan korban ni adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tapi dalam satu mazhab, mazhab Hanafi menekankan bahawa ia adalah satu benda yang wajib. Tetapi tak apa, kita ikut mazhab Syafi'i, sunat yang dituntut tau. Yang dituntut, dia ditekankan. Macam semayang, Nabi kata kalau ikutkan hati aku, Nabi kata. Nabi pernah bercita-cita nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Makna penekanan Nabi buat. Cuma Nabi tak buat lah. Sebab kalau Nabi buat takut jadi sunnah. Nanti dah semua pergi bakar rumah orang pula. Macam tu lah juga cerita tentang daging tadi. Kalau mampu sampai dalam satu hari Nabi sebut, barang siapa yang tidak membuat korban sedangkan dia mampu, maka jauhlah mereka daripada tempat solat kami. Maknanya penekanan tu Nabi dah bagi. Cuba kita fikir, kalau Nabi tu depan kita cakap macam tu. Kalau kau mampu, tapi kau tak buat, kau jauh-jauh sikit. Kau jangan datang sini. Apa rasa kita? Jadi tentu kita akan nak buat. Tentu kita nak buat macam tu jugalah. Maknanya, itulah yang ulama' dulu kata, Tuan Guru Harun Din pun sebut, jangan tunggu kaya pun nak sedekah. Sedekah sampai jadi kaya. Kita mulakan. Baru-baru ni, saya forum dengan pengarah pegawai pusat zakat wilayah. Itu tunjukkan graf ada seorang yang masuk, yang bayar zakat setiap tahun ni, keluarkan duit dia. Mula RM20,000, RM40,000. Dia punya graf dia bayaran zakat tu tegak macam ni je. Tak ada bengkok sikit apa tak ada. Semua naik macam tu. Maknanya zakat makin-makin tinggi dia bayar. Sebab dia sejajar. Bak kata bahasa orang kampung selama kan. Bahasa kampung orang selama. What you give, you get back. Macam tu. Even better, you know. Bagi sikit, dapat balik banyak pula tu. Tu yang kedua. Dan yang ketiganya kita membudayakan budaya untuk rela berkorban demi orang lain. Itu sebab saya pun pernah, bukan nak cakap apalah saya dengan Abang Samsul Rau-Rau ni, saya cakap, ada orang nak panggil saya ceramah di Sarawak. Dia kata dia nak panggil saya, dia kata ada 2 tempat, seorang nak bayar 2,000, ada seorang tu nak bayar 1,000, dia nak bayar ni. Saya kata macam ni, boleh tak? Saya kata kat dia. Kita bagi 2. Saya bawa Samsul Rau-Rau sekali, kita buat 2 Syamsul, dia kata. Buat 2 Syamsul, so bayaran tu bagi 2. Kalau saya nak sapu seorang boleh, tetapi saya fikir kemeriahan tu bersama dengan kembar saya. Tu dia. Kan, kembar tak siras, mak lain, bapa asing ni. Allahu Akbar. Seronok bang. Bukan apa, satu lagi, tak payah fikir banyak bang. Jawab pendek. Abang jawab sikit, saya jawab sikit. Sudah. Kalau tidak kau bercakap seorang-seorang bercerai habis kan.
Jadi itu antaranya lah. Tu antara Betul. momen-momen yang paling antara saya tak boleh lupa lah dan sebelum PKP itu adalah hikmah. Jadi kalau lah abang boleh cerita bang, apakah peristiwa yang paling abang tak boleh lupa lah dalam Hari Raya Korban ni sebenarnya? Kalau ada lah peristiwa yang abang boleh share lah tentang Hari Raya Aidiladha ni, kalau abang boleh share kat semua. Baik, saya sebenarnya Hari Raya Aidiladha ni kalau dulu kita cerita masa kampung lah. Duduk teruk seronok. Kalau masa kampung dulu kita Hari Raya Aidilfitri kutip duit. Tapi kalau Hari Raya Aidiladha ni memang orang kata tak ada duit lah. Kita kalau budak-budak memang tak ada bagi-bagi macam Hari Raya Aidilfitri. Tetapi apabila bila dah dewasa ni bang, saya dah menunaikan rezeki lah, ini rezeki. Saya menunaikan fardu haji pertama kalinya ketika tahun 2012 saya mengikut tabung haji travel. Itu apabila saya dah daftar, maka saya pun pergi sebagai jemaah haji. Di situ pengalaman sebagai jemaah haji. Dan tahun lepas saya melalui sebagai orang kata buat haji dan juga sebagai petugas di satu syarikat As-Safwa Travel. Dia dua benda yang berlainan. Kita buat haji sebagai seorang jemaah berbeza, kita buat haji juga tapi sebagai seorang petugas menyantuni jemaah-jemaah haji. Tambah pula jemaah haji yang saya buat hari itu, pertama-tamanya ialah saya menyantuni visa haji Furada. Dia berbeza. Beza dia antara orang Furada ni selalunya dia last minute, VIP lah, senang cerita VIP. Memang dia ada orang kata pengalaman yang cukup berharga bagi saya. Tetapi saya nak share hari ini ialah kalau kita ini di Malaysia ialah 9 Zulhijjah. Kita lebih 5 jam daripada Mekah. Waktu ini dipanggil semalam hari Tarwiyah. Hari ini hari wukuf. Hari wukuf ni, Allahu Akbar, dia kalau saya nak share, sebenarnya saya nak bagi tahu dekat penonton-penonton IG, Instagram, Samsul Debat dan juga Samsul Warau. Siapa tak subscribe YouTube Samsul Warau rugi. Sebab saya nak bagi hint ni, ialah tentang perkongsian saya dalam YouTube walaupun 5 minit, saya buat 3 episod. Tetapi hari wukuf ini, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Hadis sahih. Apa istimewanya Arafah? Apa istimewanya Arafah? Hari lain, kalaulah pergi dalam dalam satu tahun ada 365 hari, 364 hari Arafah itu adalah tanah halal. Arafah itu adalah tanah halal. Tetapi satu hari dalam 365 hari itu, satu hari Arafah ini dipenuhi oleh jutaan manusia, dan disitulah saat di mana Allah akan buka hijab, Allah akan kabulkan apa saja doa jemaah haji yang pergi di sana. Angkat tangan, tadah tangan, doa, Allah kabul. Dan di sanalah yang sekarang ini, kita ni waktu ini, sekarang ini kita pukul 8.40, betul Abang Samsul? Betul. Okay. 8.40, 8.40, 7.40, 6.40, 5.40, 4.40. Sekarang dekat Mekah waktu 4.40 petang. Waktu ini di sana masing-masing buat hal masing-masing. Masing-masing akan mencari tempat masing-masing. Tak ada malu. Siapa nak nangis, siapa nak buat hal apa, bukanlah guling-guling. Tapi di sanalah waktu saat yang saya tak boleh tak tahu nak cakap, tetapi momen inilah yang saya tak boleh nak, orang kata saat yang saya tak boleh nak describe. Dia tak boleh cakap. Sebab segala apa yang kita buat dari kecil sampailah ke besar, apa yang kita buat jahat, apa yang kita buat tak baik, dia macam nampak dan air mata ini tak payah paksa, dan kita akan duduk di satu tempat
suasana hening daripada sekarang ni pukul 4 dia sampai pukul 6, ada masa 2 jam, dia panggil hijab buka, Arab-Arab semua masa-masa ni semua. Kalau kita boleh dengar, memang masing-masing akan menangis teresak-esak, dan ketika itulah kita boleh lihat, kalaulah kita ini tidak menangis waktu itu, Allahu Akbar, minta maaf pada Allah banyak-banyak, ya Allah kenapa hati aku ni tak boleh keluar air mata ni. Dan saat inilah kalau katalah Abang Samsul tanya, apakah yang saya nak kongsikan, apa yang saya lalui daripada kecil sampai sekarang. Ada 2 kali saya lalu, 2012 dengan 2019 yang lalu. Saat 9 hari bulan Zulhijjah, 1 hari sebelum hari, orang kata hari Nahar, ketika kita nak melontar di Mekah tu, kita dekat sini sambut hari raya Aidiladha, dan di situlah rasanya cukup hening. Walaupun manusia berjuta-juta orang, kita boleh tengok ketika sebelum PKP yang lalu, dalam TV di Mekah ataupun kita tengok dekat YouTube, yang kawasan Jabal Rahmah, orang-orang Arab yang berkumpul-kumpul itu, kita boleh tengok dia orang menangis. Sebenarnya begitulah kalau kita tengok dekat tempat-tempat lain pun. Tapi ada orang yang mungkin Allah tak anugerahkan dia air mata. Allah anugerahkan dia hati yang keras. Yang tu Allahu alam, masing-masing punya rezeki. Tetapi bagi saya, kalau kita bawa semua jemaah Malaysia yang saya bawa hari tu Furada, yang lebih kurang ada 2 biji bas, semua yang pergi tu, tak kira lah dia tu siapa pun, pasti akan cair hati dia. Dengan suasana yang hening, bening, matahari tenggelam sampai dekat waktu maghrib tu, Allahu Akbar. Satu-satunya yang saya rasa momen yang cukup saya kenang sampai bila-bila. Wallahu a'lam. Yalah. Jadi sebenarnya yang kita tahu bulan Zulhijjah ni adalah bulan yang sangat istimewa. Jadi apa yang Abang Samsul awak kongsikan tu memang sangat bertepatan sekali. Sememangnya bila sebut hari Arafah ni memang satu sangat istimewa. Ada siapa yang belum pergi ke Mekah, Madinah, nak pula umrah pun tak pernah pergi. Ada yang nak pergi umrah pun dia tak boleh bayang lagi pun Arafah tu macam mana sebenarnya. Walaupun dia ziarah Arafah, tapi suasana ketika ramai menyaksikan macam mana keadaan tu memang. Jadi kita faham itu adalah sebahagian daripada rukun haji. Begitu juga, itu juga dikatakan sebagai hari kesempurnaan agama Arafah. Itu sebab dia istimewa. Hari kesempurnaan agama kenapa? Sebab pada ketika itulah khutbah terakhir Nabi yang mana Nabi bagi tahu bahawa telah sempurnalah agama. Kan Nabi beritahu, maka aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara, Al-Quran dan Sunnahku. Mana siapa yang berpegang pada kedua dunia tidak akan tersesat selama-lamanya. Begitu juga hari Arafah ini istimewanya adalah hari raya buat kita. Yang kita tahu begitu juga hari Arafah adalah hari penyaksian. Hari penyaksian yang mengambil perjanjian pada zuriat Nabi Adam. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia di Arafah daripada zuriat yang berada dalam tulang belakang Nabi Adam. Dan mengeluarkan zuriat itu di hadapannya seperti biji-bijian. Kemudian Allah berkata kepada mereka dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Yang demikian itu, supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai. Tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya itu juga adalah hari perjanjian kita. Begitu juga kedahsyatan. Yang kelimanya, istimewanya hari Arafah adalah kedahsyatan doa pada hari Arafah. Iaitu Arafah dikenali sebagai tempat berdoa paling mustajab. Itu sebab bila Abang Samsul Gagua kata, kan, bila orang tu boleh keras hati tu, maknanya dia kena check balik setting dia datang. Sedangkan kita kalau pergi Mekah ni, kita sampai tengok Kaabah nangis dah. Kita jejak ke bumi Madinah banyak kali pergi sekalipun, bila dia umum, okey, semua kita bagi sama-sama kita menyampaikan salam kepada junjungan besar Muhammad SAW yang menyambut kita sekarang ni. Menangis dah dalam bas. Belum nampak lagi bangunan apa pun kat Madinah tu. Kan, tapi dah menangis dah. Kan? Turun pada airport, turun pada terbang sampai ke airport pun nangis dah. Tapi bayangkan kalau kat Arafah tak nangis lagi, tak tahulah. Sedangkan orang pergi berkali-kali akan nangis berkali-kali, tak ada masalah. Kan? Yang mana itu adalah tempat yang paling mustajab sekali Arafah itu. Begitu juga yang keenam, ganjaran puasa Arafah. Berpuasa Arafah adalah sunat bagi mereka tidak mengerjakan haji. Itu sebab hari ini kita semua puasa. Kan, ramai sekali yang berpuasa hari ini, tapi ramai juga yang makan dengan penuh berselera kat kedai-kedai makan hari ini. Bila kita tengok tu, dia tak puasa ke? Dia boleh tanya, puasa apa? Dia tanya pula, puasa apa? Kan? Oh, Isnin Khamis ni, Isnin Khamis kan? Itulah dia. Tuan-tuan Ruzan, tak alert dengan kita kadang-kadang, tapi
Bukan nak cakap orang, kita dulu pun macam tu. Ya bang? Betul. Kita dulu pun macam tu kan. Maknanya kita doa je. Kita jangan cakap, wah kau tak puasa, tak tahu apa nak jadi dengan korang. Macam kita baik sangat kan. Jangan macam tu. Kita doakan. Mudah-mudahan satu hari dia pun nampak kelebihan untuk berpuasa. Kan? Betul. Yang mana ganjaran puasa pada hari ini, pada hari Arafah ini adalah menghapuskan dosa setahun sebelum dan selepas. Jadi rugi kalau kita tak berpuasa. Dan begitu juga hari ini yang paling penting, tu sebab saya dengan Abang Samsul Rau buat pada malam ni, kita nak ambil sedikit bahagian je, kongsi ilmu dengan semua. Abang Samsul Rau kongsi pengalaman untuk bagi semarak semangat. Kita semua pun nak pergi ke Tanah Suci. Kalaupun kita panggilan haji tu lambat lagi pergi. Saya dengan adik saya sendiri pun tahun ni dapat panggilan pun kita tak dapat pergi. Tapi maknanya tu Allah belum izinkan. Semua orang tak boleh nak pergi lagi. Tapi insya-Allah doa dengan cerita yang Abang Samsul Rau kongsikan tadi, sepatutnya kita jadikan pembakar semangat. Untuk kita kena pergi. Abang Samsul Rau pun nak pergi lagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada dalam hati tu, tak ada dalam hati nak pergi, kalau cakap, tak apalah, aku belum bersedia lagi. Jangan macam tu. Nyawa tak tunggu kita. Allah kalau panggil kita, masa tu kita tinjau dalam karung, masa tu lah kita cakap, aduh, kenapa lah amalan aku sikit sangat. Dah lah amalan sikit, dosa banyak pula tu. Kan? Kalau aku dengar cakap Pak Su hari tu, Pak Su kata pergi ke sana, hari tu kita boleh minta ampunan pada Allah. Tentu aku tak payah fikir macam ni. Sebenarnya tu ya. Kan kena ingat bahawa keampunan daripada Allah sentiasa terbuka. Jadi abang mungkin boleh kongsikan nasihat kepada semua, kan, kepada semua yang menonton kita secara live pada malam ini. Alhamdulillah ramai juga. Dan saya tengok subscribers Pak Su Samsul Rau pun dah meningkat nampaknya tu. 480 YouTube lebih. saya. Alhamdulillah. Kita mencecah 500 tu. 500 tu besar tu. Jangan kikit je lagi bang. Lepas haji kita pukul lagi biar dia sampai 1000. Abang capai 1000 kita buat kenduri. Kita buat kenduri kat Bangi. Kan? Allah. Tekan subscribe aja. Tekan subscribe. Kita bukan nak minta apa pun. Kalau kepada orang lain anda boleh follow, anda boleh subscribe. Apa sudi apalah kiranya anda subscribe saja kami. Tekan notifikasi, kami akan upload video-video terbaru dan tunggu nanti mungkin saya Samsul Debat ada idea yang menarik. Saya juga ada idea menarik dan insya-Allah kami akan berkolaborasi. Betul tak? Kolaborasi betul. Yeah. Betul. Kami akan kolaborasi. Ya betul. Maklumlah. Okey. Baik, saya mungkin orang kata sedikit saya ambil sebelum mungkin kita nak, sebab saya pukul 9 saya ada tangan premier dekat betul. Ya, dekat YouTube. Baik, saya nak bagi satu kata semangat. Sebab apa? Hari Raya Korban, Hari Raya Adha ni juga dikenali dengan Hari Raya Korban. Juga dikenali dengan Hari Raya Haji. Okey, korban ni pengorbanan kita. Apakah pengorbanan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita tengok, kadang-kadang kita nak minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi kebaikan dan Allah akan tunjuk pada mata kita. Contoh, ada orang dia buat baik, berkorban, bagi makan kepada kucing. Dan Allah tunjuk apabila dia meninggal dunia, kucing tu pun menangis. Kucing tu pun korek balik kubur dia. Merasakan bahawa Allahu Akbar, dia ni baik, manusia ni baik walaupun kepada kucing. Cuba bayangkan kita ni kepada kucing pun kita bakar, ada orang bakar kucing. Hina kucing, tendang kucing. Kucing bagi nak minta makan sikit, bukan makanan kita yang kita makan tu. Kepala ikan yang kita makan tu kita bagi dekat kucing. Maksudnya berkorban yang sebegitu pun Allah pandang. Selain daripada korban, sebut tadi, orang kata Hari Raya Haji. Hari Raya Haji ni, kita kena plan nak pergi haji. Jangan tunggu, orang kata tunggu tua. Bang, saya ni, banyak tempat lah saya pergi, tapi tempat yang paling best saya rasa atas muka bumi ini adalah Makkah dan Madinah. Dan satu lagi, untuk buat haji, saya dah pergi buat haji 2 kali. Saya terpandang jemaah haji Indonesia lah bang. Indonesia ni kita tahu dia ramai. Jemaah haji dia kalau pergi tahun lepas ada lebih kurang 300,000 lebih pergi. Tapi dalam 300,000 lebih tu, lebih dari setengah tu yang pergi adalah orang muda. Kita jemaah haji kita Malaysia ni, kita baru dalam 30,000 je. Tapi lebih daripada orang kata 90% yang pergi haji tu, kebanyakannya semua orang tua.
Bakinya semua orang muda, mungkin orang muda pun terpaksa nak pergi. Cuba bayang kalau orang kita sakit ramai, jemaah haji kita ni dipanggil masyair, operasi masyair. Daripada 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah ini dipanggil masyair. Satu-satu tu 8 hari bulan tarwiyah, 9 hari bulan hari wukuf, 10 hari bulan hari nahar, lepas tu 11 hari tasyrik, 12 hari tasyrik, 13 hari tasyrik. Keseluruhan tu dipanggil masyair. Balik dari masyair, yang kebanyakannya orang-orang tabung, orang-orang minta maaf cakap terlepas. Orang-orang jemaah haji kita ni kebanyakannya lepas sampai ke Mekah balik semua sakit. Sebab apa? Pertama, yang kebanyakan yang pergi ni semua dah dewasa. Orang-orang dah masuk kategori otai belaka. Yang nak jaga orang muda kita ni pun tak ramai. Jadi kebanyakannya orang kata lepas masyair ni batuk, demam, semua kebanyakannya. Jadi saya minta lah bersedia untuk kita menyahut panggilan Allah untuk menjadi tetamu Allah. Dan juga dikenali yang saya tadi cakap hari raya haji, hari raya Adil Adha. Okey, hari raya Adil Adha ni kita ada masa, ada keluarga, korbanlah sedikit masa, duit ringgit kita, jengahlah ahli-ahli keluarga dekat kampung. Walaupun orang kata nak pergi balik kampung ni jam lah apalah. Ambil jam tu sebagai apa? This is my moment, my sweet thing, my sweet memory. Kalau dulu saya pernah balik kampung naik kereta api. Orang kata mabuk naik kereta api, orang punya ramai. Lepas tu balik naik apa? Naik bas, express. Dulu nak balik raya depan express, beli tiket. Allahu Akbar. Kalau tak beli tiket awal-awal, tak dapat balik kampung. Sekarang kita balik naik kereta. Naik kereta jam. Jam tu kita ambil sebagai apa? Sebagai orang kata saat yang kita manis yang kita nak lalui dan kita akan cerita kepada anak cucu cicit kita. Dulu ayah balik jalan jam 14 jam, 15 jam. Itulah benda yang kita nak kongsi kepada anak cucu cicit kita. Wallahualam bang, semoga perkongsian kita ni ada yang saya baca ni bang. Ustaz tolong save live ni ya sebab line kat highway low. Save ya, tolong save. Bang, tolong letak dalam IGTV ya bang Baik. Dan saya ucapkan semua betul apa pasal surah Allah cakap. Jadikan yang terbaik. Semua benda kita positifkan. Ada mungkin bila jam tu kita boleh berkongsi kisah-kisah Nabi dalam kereta. Kita boleh cerita tentang apa kelebihan puasa. Boleh ceritakan. Terlalu luas tentang Islam kita boleh ceritakan. Jadi bang, saya pun tak nak ambil masa yang lama untuk abang lagi sebab abang nak prepare untuk premier tu. Jadi Abang Samsul Rara je nak selayan komen-komen nanti dekat ketika YouTube sedang berlangsung. Jadi insyaAllah saya ucap terima kasih banyak bang. Kita akan jumpa lagi selepas Abang balik Bangi nanti. Hello, beritahu. Baik. Jadi banyak benda-benda yang kita nak bincang. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, selamat berjaya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Bye-bye. I love you bang. I love you bang. I love you. I love you too. Muah. Okey. Semua itulah dia momen dengan Pak Samsul. Kepada yang bersantai aja dengan Abang Samsul Rau-Rau, memang rapat dengan dia. Jadi kepada semua, terima kasih banyak atas sokongan dan dorongan. Alhamdulillah, insyaAllah sebentar lagi dalam pukul 9.30 malam ada satu lagi live. Saya bersama dengan Ustaz Bakhtiar dan juga Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Kami akan berforum secara online. Jadi pastikan anda terus sama saya. Ada yang tanya tadi, kenapa muka Abang Samsul Rau-Rau cerah, muka saya gelap? Saya memang gelap tuan. Dan kemudian lampu tak pasang penuh pula dekat studio ni. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita semua beroleh kebaikan. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada Jadi insyaAllah 9.30 malam nanti ada satu lagi live. Saya minta maaf banyak, salah silap tekan sabar dan sebagainya. Jangan lupa jangan lupa subscribe YouTube Syamsul Debat TV. Jadi boleh tengok video-video terbaru saya di sana nanti. InsyaAllah baru-baru ni dah ada Kulu Kilis SD. Tapi minggu depan akan ada juga Kulu Kilis SD. Jadi kepada tuan-tuan semua, tolong jangan lupa jangan lupa subscribe. Ustaz, esok saya pergi Lubondo. Jauh ke dari rumah Ustaz? Nak pergi raya? Tak jauh dah. Pergi Kampung Pancur tu. Carilah masa Debat. Tahulah kan mamak saya. Jadi itu saja tuan-tuan. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen dan share Syamsul Debat TV. YouTube Syamsul Debat TV. Jadi boleh tengok video-video terbaru saya di sana nanti. InsyaAllah
Jadi semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Menikurangi tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.